Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, bersama kita kembali dalam live kedua ya, malam ini. Jadi bagi mereka yang belum menonton live pertama saya, pastikan anda ke YouTube Regi Jesse Rita Odin, di mana saya menjelaskan seperkara, iaitu kerajaan yang bakal terbentuk sah kerajaan minoriti, bukannya kerajaan perpaduan. Ya, jangan terkeliru. Ya, jadi sebenarnya live ini akan bersiaran di YouTube Regi Jesse Rita Odin pada pukul 8.30 malam nanti, dan live yang anda sedang tonton ini akan diulang siar di YouTube mungkin pada pukul 10 malam. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sehaluan dengan apa yang telah disuarakan oleh Tun Abdul Hamid, ya, iaitu bekas Ketua Hakim Negara, yang hari ini berkata kerjasama dengan DAP bermakna UMNO sudah tipu orang Melayu. Jadi ini adalah kenyataan tepat, dan saya ingin membaca sedikit apa yang dikatakan oleh Tun Hamid sebelum saya memberi ulasan peribadi saya. Jadi dalam satu laporan, bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid menyifatkan keputusan UMNO untuk bersama Kerajaan Pakatan Harapan yang terdapat juga di DAP tidak boleh diterima sama sekali, dan ia satu penipuan yang jelas pengundi, khususnya orang Melayu semasa pilihan raya umum ke-15. Dan ini saya nak petik apa yang Tun Hamid kata, ya. Bagi saya, bahawa UMNO berkecuali pun saya kecewa kerana ia sepatutnya bergabung dengan Perikatan Nasional untuk menghalang PH berkuasa. Ya. Jadi kenyataan ini tepat sebab anda ingat dulu lagi UMNO bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat atas alasan hendak menghalang DAP berkuasa. Okey. Bergabung dengan PH tidak boleh diterima langsung, ia adalah satu penipuan kepada pengundi-pengundi Melayu. Dan Tun Hamid juga menyebutlah, ya, saya tak faham bagaimana 10 orang ahli-ahli Dewan Rakyat UMNO yang pada mulanya membuat SD menyokong Muhyiddin boleh menarik balik SD mereka. Takut sangatkah kepada Zaid Hamidi dan dipecat? Okey. Jadi apa yang sedang disuarakan oleh Tun Abdul Hamid ialah semangat perjuangan asal Melayu pada 1946. Pada ketika itu berlaku ancaman kepada kedaulatan negara dan maruah Melayu Islam menerusi penubuhan Malaysian Union ataupun cadangan Malaysian Union oleh British. Jadi banyak pertubuhan, persatuan dan juga perkumpulan Melayu Islam bangkit menentang konsep Malaysian Union ni, kerana ia bukan hanya mencabar kedaulatan raja-raja negara dan raja-raja Melayu, ianya juga seolah-olah memijak-mijak maruah bangsa Melayu. Jadi penentangan ini menjurus kepada pembentukan UMNO, piagam yang menjurus kepada kelulusan satu resolusi untuk UMNO bersifat sebagai parti politik, dan kelulusan piagam ini berlaku di Istana Johor dan melibatkan, ya, banyak pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam yang sama ada bersifat pendekar bangsa dan juga bangsawan, ataupun yang mereka dari kalangan profesional yang pada masa itu terlalu sedikit. Jadi mereka berjuang kerana merekalah yang menjiwai konsep inilah tanah tumpah darahku. Nyawa saya kedua, tubuh saya kedua. Yang pertama adalah agama, bangsa dan negara. Itulah semangat asal perjuangan Melayu Islam yang diterapkan di dalam UMNO. Jadi perjuangan belum selesai adalah satu slogan yang telah dibawa oleh UMNO sekian lama, berpaut kepada perjuangan itu. Bagi saya perjuangan itu sudah terkubur disebabkan pengkhianatan ahli-ahli parlimen UMNO yang adalah ni dan Zaid Hamidi, diketuai oleh Zaid Hamidi, dan juga berasaskan penipuan Zaid Hamidi kepada Agong menerusi warkah kepada Agong. Kononnya 30 MPBN menyokong Anwar,
Jadi ianya sudah terkubur dan nyata sekali UMNO dan hanya mementingkan kuasa dan kedudukan, dan Zahid hendak menyelamatkan tengkuk dia. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi satu pengkhianatan kepada pengundi Melayu Islam, sebab pengundi Melayu Islam diberitahu sebelum PRU 15 bukan hanya Nur Anwar Nur DAP yang menjadi asas kepada perjuangan UMNO selepas PAU memutuskannya, yang menjadi asas kepada manifesto UMNO, walaupun tidak disebutkan dalam manifesto, tetapi apabila berlaku ura-ura satu undi untuk Pakatan Harapan adalah satu undi untuk UMNO, ianya dinafikan sekeras-kerasnya oleh kepimpinan UMNO dengan dakwaan mereka tidak sekali-kali akan bekerjasama dengan DAP, malah dimulanya kutukan-kutukan, kritikan terhadap DAP. Jadi atas dasar itulah pengundi Melayu Islam yang masih bersama UMNO, walaupun kecil, jumlahnya berkecil, tetapi mereka memberi mandat kepada UMNO sehingga Barisan Nasional mendapat 30 kerusi. Sebenarnya ramai pengundi Melayu Islam tidak keluar mengundi. Ini menyebabkan UMNO susut kepada 26 wakil dalam parti, dalam parlimen. Ya, dia susut, dia berada dalam keadaan paling teruk. Tapi itu tidak bermakna voter base dia atau pengundi dia semua sudah lari. Ramai yang marah dan tidak keluar mengundi, sebab itu dia jatuh teruk. Mereka tidak pergi mengundi Pejuang atau parti lain kerana parti, contohnya Pejuang, masih belum bersama satu gabungan yang boleh meyakinkan mereka bahawa mereka boleh memimpin negara. Jadi dengan pengkhianatan ini, Melayu Islam tidak mudah nak mempercayai UMNO lagi. Ya. Dan pengkhianatan ini telah menyebabkan ada resolusi-resolusi oleh individu-individu tertentu yang secara terus ingin menjarakkan diri. Kalau di luar sana, apabila berjumpa orang Melayu tertentu, mereka berkata no more UMNO, no more UMNO. Mereka cukup frust. Jadi adakah saya yakin kerajaan yang bakal ditubuh akan bertahan? Saya tidak yakin. Itu saya dah suarakan dulu. Tapi saya tetap ingin memberi peluang. Okey, tetapi saya tidak yakin akan bertahan. Dan apa pun, sekarang ianya terletak di bahu pemimpin-pemimpin UMNO, khususnya ahli-ahli parlimen UMNO yang masih belum bersama kerajaan lagi, untuk meyakinkan pengundi Melayu Islam bahawa semangat perjuangan asal yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan agama, bangsa dan negara dan maruah Melayu Islam masih subur dalam UMNO. Jadi mereka perlu membuat keputusan sama ada mereka akan terus bersama Pakatan Harapan atau melawan presiden yang sememangnya ditolak dengan begitu hebat dalam UMNO dan malah Barisan Nasional, ya, dengan tanpa kisah adakah mereka akan dipecat atau tidak, tetapi bertegas bahawa apa yang sedang dilakukan adalah salah dan bertentangan dengan ketetapan PAU. Sebenarnya Presiden UMNO sendiri sedang menentang ketetapan PAU yang tidak boleh diatasi dengan mana-mana resolusi oleh MKT melainkan PAU seterusnya. Tetapi PAU seterusnya belum berlaku, walaupun akan berlaku di Disember, tetapi keputusan untuk bersama PH dibuat sebelum PAU seterusnya. Maka Presiden sudah langgar ketetapan PAU. Esok mereka buat PAU, mereka ubah ketetapan itu tidak akan menjernihkan lagi nama Presiden yang sudah melanggar ketetapan PAU. Jadi seeloknya Zahid memecat diri dia sendiri. Ya. Kerana bagi saya UMNO sudah terkubur dari sudut semangat perjuangan dia. Mereka tidak menjiwai semangat asal perjuangan UMNO yang merupakan asas kepada penubuhan parti tersebut. Ya. Cukup kecewa saya, cukup kecewa ramai individu yang saya kenal, dan individu seperti Tun Abdul Hamid juga sudah menyuarakan kekecewaannya. Jadi apakah pandangan saya jika berlaku PRU 16, what is going to happen to UMNO? Sekiranya dalam detik-detik yang kritikal ini MP-MP UMNO tidak bertegas dan melawan Presiden
dan memutuskan untuk menghormati ketetapan PAU dan membuat kenyataan tidak bersama. PH, bagi saya UMNO akan terkubur terus pada PRU 16. Okay. Itulah, anda boleh lihat sendiri kehancuran yang dibawa oleh Zahid kepada UMNO lah ni, tetapi anda masih, jika duduk di alam khayalan, anda tidak akan sedar benda ni, anda akan menjadi sebahagian daripada penyumbang kehancuran UMNO pada PRU 16. Okay. Jadi itu mesej saya sedikit sebanyak kepada UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi diharap mesej ini akan diambil dengan serius oleh pemimpin-pemimpin berkenaan. Dan saya nak ulangi apa yang saya katakan dalam live yang lepas. Kenyataan kononnya Agong bertitah perlu kerajaan perpaduan adalah salah. Kenyataan kononnya mereka yang tolak kerajaan perpaduan sedang mendurhaka kepada Agong adalah spin. Hakikatnya Agong menurut kenyataan Muhyiddin GPS sendiri memberi cadangan ditubuhkan kerajaan perpaduan atau menitahkan agar kerajaan perpaduan dipertimbangkan. Tetapi hakikatnya yang bakal terbentuk sekalipun UMNO menyertai kerajaan tersebut bukannya kerajaan perpaduan tetapi kerajaan minoriti. Jadi kalau anda nak percaya spin kononnya siapa yang tak bentuk kerajaan perpaduan ya akan menderhaka Agong, kalau ikut spin tersebut maka UMNO sekalipun bersetuju masuk kerajaan dia tetap sudah menderhaka Agong. Tak ada logik ya. Jadi kalau anda nak faham mengapa kerajaan yang bakal terbentuk adalah kerajaan minoriti bukannya kerajaan perpaduan, sila rujuk live saya yang lepas, ataupun yang kalau anda sedang menonton di YouTube, itu live 8.30 malam. Live ini yang anda sedang menonton sekarang akan bersiaran di YouTube Regi J. Siri Ta'udin pada pukul 10 malam. Baik, saya tidak ingin mengambil soalan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.